Peralihan angin monsun timur laut atau musim tengkujuh yang berlaku setiap tahun menjadikan penduduk di lokasi terjejas sentiasa membuat persediaan. Malah mereka juga menyatakan kesediaan untuk mengikut setiap arahan yang dikeluarkan pihak berkuasa termasuk berpindah ke pusat pemindahan sementara. Laporan itu sebahagian perkembangan lintas langsung dari Pahang. Jadi kita terus ke Kuantan bersama Muhammad Hezri Azran di sana. Silakan. Rakan setugas di Studio 3 Angkasa Puri, terima kasih. Pengalaman berdepan bencana banjir sebelum ini membuatkan penduduk terutamanya di perkampungan Sungai Isap Kuantan memastikan semua keperluan penting ditempatkan di tempat yang lebih tinggi. Persediaan itu juga bagi meminimumkan jumlah kerosakan ketika bencana alam itu berlaku. Dari 2014 hari itu sampai sekarang tak beli alat perabot. Beli pakai tidur ada tilang labung tu. Nak kata beli perabot meja adalah meja kayu tu tahanlah sikit ayat tahan. Ya tak tahan tu buang gitu habis. Rumah mereka tu macam kosong. Macam TV ada buat tinggi dah. Tu yang sedianya. TV kan tak buat tinggi. Kita sekarang ni kita yang berpandukan sebelum first kita bagi 2001 kan. Kita lepas 2014 tu kita berpandu ke macam tengok jaga-jaga pun kita tengok melalui macam kawasan Sungai Sat Damai belakang tu. Diorang kat sana akan first naik air dulu. And then bila kalau longkang tu penuh baru kita berjaga-jaga tengok. Kita pandukan longkang jugalah. Longkang kalau depan rumah mak tu dah naik air ke apa semua kita jagalah. Mana yang penting kita buat dulu semua, angkat apa yang lari dulu ke kenderaan ke apa semua yang berat-berat lah cakap kan. Siap kalau naik air masuk dalam bed. Siap. Macam tu lah kalau banjir. Semua orang macam tu. Baju sekali ni, baju masuk dalam plastik boh. Baju mustahak puan kita nak masa sayang juga kain baju baru-baru kan. Semua arahan yang dikeluarkan pihak berwajib juga perlu dipatuhi penduduk terjejas bagi mengelakkan sebarang insiden tidak diingini. RM7.28 juta yang dibelanjakan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia membolehkan 180 rumah baharu bagi mangsa kebakaran dibina semula sejak 2012. Untuk tahun ini, 42 rumah dibina melibatkan kos RM1.75 juta. Indah dengan bajet yang paling minimal. Di bawah program NBOS itu juga rumah berkenaan siap dalam tempoh 3 bulan. Di samping itu, pihak jabatan juga melaksanakan kerja-kerja untuk membaik pulih kerosakan kecil pada rumah-rumah yang telah kita pilih. Dan ini juga melibatkan peruntukan sebanyak RM689,000 dengan jadi kedua-dua kos untuk pembinaan dan juga penambahbaikan melibatkan lebih kurang dalam 2.3 juta lah untuk tahun 2017. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan kunci rumah projek pembinaan semula rumah di Kampung Cat, Benta, Kuala Lipis. Majlis disempurnakan Pengerusi Jawatankuasa Kemudahan Asas dan Alam Sekitar Negeri, Datuk Seri Muhammad Sofi Abdul Razak yang juga Adun Benta. Pastinya program seperti ini dihargai penduduk terjejas terutamanya golongan yang sangat memerlukan. Nak pindah 4 kali ke 4 rumah. Ya. Dia terbakar tu daripada elektrik lah sebab daripada dalam bilik budak tu ke pintar-pintar lah. Sebelum hari raya 10 hari bulan 9 2016. Saya mengucapkan terima kasih kepada kerajaan Malaysia dan pihak bomba yang tak terhingga dikiranya. Terima kasih. Dalam insiden berkenaan, mangsa berada di rumah bersama anak lelaki serta 2 cucunya dan sempat menyelamatkan diri walaupun tinggal sehelai sepinggang. Okey, dah mana? Sebagai memenuhi permintaan kelapa dalam negara serta mengurangkan kebergantungan kelapa import, Pahang melancarkan program tanaman kelapa keliling rumah.
Timbalan Pengarah Pembangunan Jabatan Pertanian Negeri Muhammad Yusof Sadi Sultan memaklumkan sasaran tanaman kelapa dilakukan sekitar kawasan rumah sekaligus berupaya menjana pendapatan isi rumah. Bagi menjayakannya, benih kelapa dibekalkan kepada petani yang ingin menyertai program. Kelapa. Jadi kita cuba gerakkan supaya petani-petani ini boleh menambahkan keluasannya dengan menanam di kawasan sekitar rumah-rumah mereka yang masih ada ruang tanaman. Jadi peringkat awal ni kita mensasarkan untuk memberi mereka sebagai satu langkah pendekatan awal di mana kita bagi 3 biji kelapa untuk ditanam setiap rumah. Jadi kita sasarkan. Kuantan Pekan Rompin serta kawasan Felda telah dikenal pasti sebagai potensi. Beliau berkata demikian selepas majlis perasmian program tanaman kelapa keliling rumah di bawah program Gelombang Tani Nasional GTN Dun Indrapura. Majlis disempurnakan Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Luar Bandar Pertanian dan Industri Asas Tani Negeri Datuk Syafiq Fauzan Sharif. Laporan itu menutup perkembangan dari negeri Tok Gajah. Kembali semula ke Studio 3 Angkasa Puri bersama Miza. Salam hormat dan selamat berhujung minggu.